السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-185 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya telah jelaskan dalam pertemuan yang lepas sebahagian daripada maksud ayat ini. Mari kita sambung perbincangan mengenainya. Allah berfirman dalam ayat ini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kalimah zuhziha daripada az-zahzahah. Az-zahzahah daripada ataupun perbuatan menjauhkan daripada sesuatu. Maka bermaksud zuhziha 'anil nar ialah menyelamatkan, apabila seorang itu diselamatkan daripada api neraka dan dijauhkan daripada menghampirinya, maka ia bermaksud bahawa setiap jiwa akan merasai kematian dan tidak ada siapa yang boleh menghalangnya, dan bahawa sesungguhnya manusia pasti akan dihisab di atas segala perbuatan mereka pada hari kiamat. Maka barang siapa yang natijah ataupun keputusan hisabnya atau perkiraan amalannya itu menyebabkan ia jauh daripada neraka dan selamat daripada nyalaan apinya, maka mereka yang seumpama itu adalah orang yang berjaya dengan penuh kecemerlangan, dan orang yang memperolehi sesuatu balasan ataupun sesuatu matlamat yang sangat unggul dalam kehidupannya, terutama kehidupan di akhirat. Dan cuba kita lihat dalam frasa ini mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, iaitu orang yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka apa hikmahnya Allah mengumpulkan kedua-dua ini, sedangkan yang kedua itu sudah pastilah bila disebutkan akan dimasukkan ke dalam syurga, pastilah orang itu akan dijauhkan daripada neraka. Maka para ulama menyatakan bahawa untuk memberitahu kepada kita
untuk kita menghayati bahawa sesungguhnya kemasukan ke dalam syurga itu mengandungi dua nikmat yang besar. Bukan masuk syurga sahaja, tetapi ada dua nikmat, iaitu an-najatu minan nar wa taladzuz bi na'imil jannah. Keselamatan, pelepasan daripada api neraka yang pertama, dan yang kedua merasa lazat dengan kenikmatan di syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhil al-jannah faltudrikuhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang suka ataupun yang inginkan dia akan dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaklah ketika matinya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah dia memberikan kepada manusia apa yang ia suka manusia berikan kepadanya. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis itu terdapat dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir ayat ini dengan firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-mata' merupakan kalimah yang bermaksud sesuatu yang mendatangkan keseronokan kepada manusia dan mendatangkan manfaat kepada manusia, termasuklah sesuatu yang dijual ataupun yang dibeli oleh manusia. Adapun kalimah al-ghurur merupakan kata terbitan bagi kata kerja gharra. Gharrahu bermaksud khada'ahu wa at'amahu bil batil, sesuatu yang mendusta ataupun yang menipu, dan sesuatu yang memberi atau memasukkan kebatilan ke dalam diri seseorang. Maka frasa ini bermaksud kehidupan dunia ini, kata Allah, bukanlah kehidupan yang kita tinggal padanya secara hakiki dan yang kita nikmati kelazatannya, yang kita ambil manfaatnya. Semua yang kita alami di dunia ini tidaklah ia melainkan suatu kenikmatan yang hanya dinikmati oleh orang yang terpedaya dengan dunia, oleh orang yang tidak berfikir apa jua melainkan dunia. Kemudian dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di atas perangainya itu atau di atas pendiriannya itu dengan suatu hisab yang sangat sukar pada hari kiamat. Adapun orang yang mengambil dunia ini dengan jalan dan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan termasuk dan dimasukkan ke dalam golongan yang berbahagia. Bukan sahaja di dunia ia mendapat kenikmatan, bahkan lebih utama ia akan mendapat kenikmatan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka jelas kepada kita ayat ini adalah suatu targhib, suatu galakan kepada orang-orang beriman agar terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama suatu amaran kepada orang yang sentiasa melakukan maksiat atau sering melakukan maksiat agar berhenti daripada melakukannya. Merupakan juga suatu peringatan kepada semua manusia bahawa manusia akan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada segera maupun bertangguh, sama ada cepat maupun lambat. Manusia akan akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang mereka lakukan, berdasarkan perbuatan mereka selama hidup mereka di dunia, sekaligus memberitahu kita tentang hakikat kesementaraan dunia ini. Dunia bukan sesuatu yang perlu dikejar jika ia tidak membawa kepada kebahagiaan akhirat.
Dunia bukan sesuatu yang perlu direbutkan jika ia tidak mendatangkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah apa sahaja daripada dunia ini, asalkan ia boleh mendatangkan redha Allah, boleh mendatangkan pahala, boleh mendatangkan kebajikan. Maka gunakanlah dunia ini dengan sebenar-benarnya untuk kita berbekal menuju ke akhirat yang sebenar-benarnya, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang bahagia selama-lamanya, dan jika sengsara juga selama-lamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada orang-orang beriman bahawa mereka pada masa yang akan datang, bahawa mereka akan mengalami pelbagai cabaran, pelbagai kesukaran, seperti mana yang mereka alami ketika hari-hari yang berlalu. Hari-hari yang akan datang itu ialah dalam kehidupan manusia di dunia. Begitu juga hari-hari yang berlalu ketika manusia hidup di dunia. Bermaksud ia adalah suatu sunnatullah. Maka dengan itu menjadi kewajipan mereka untuk mengalami ataupun menjalani semua itu dengan suatu keazaman dan semangat yang betul dan dengan kesabaran yang sepatutnya. Lalu Allah berfirman dalam ayat yang ke-186 daripada surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab terdahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat dalam melakukannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah yang dimaksudkan dengan ujian-ujian dalam ayat ini? Siapakah yang akan diuji? Bagaimanakah bentuk ujian-ujian tersebut? InsyaAllah akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.